Alhamdulillah tuan-tuan, kita sambung lagi perbincangan kita di dalam pelajaran fiqh dan masih lagi bincang berkenaan dengan perkara-perkara fardu solat ataupun fardu solat. Yang terakhir kita bincang pada perkara yang ke-6, yakni iktidal. Dari ininya ke seterusnya yang ke-7. Rukun yang ke-7 ataupun perkara fardu yang ke-7, sujud. Sujud. Dan sujud adalah wajib, sebagaimana yang telah disebut dalam Al-Quran dan juga menerusi penjelasan Nabi SAW melalui hadis. Kalau tuan-tuan ingat dulu hadis, yang hadis tu dikenali dengan nama Al-Musi fi salati, orang yang salah dalam mengerjakan solat. Satu hari ada seorang lelaki masuk dalam masjid Nabi, dia solat. Habis dia solat, Nabi kata bangun, mau solat semula. Maknanya solat tu tidak sah. Ini sifat Nabi, tuan-tuan. Nak bagi tahu kepada kita, kalau Nabi tengok suatu benda yang tak betul, dia akan tegur. Tapi kalau sekiranya Nabi tengok dan saksikan suatu perkara, dia tak kata apa, dia diam. Maka itu adalah diridai dia. As-sukut alamatur ridha. Diam Nabi itu menunjukkan dia setuju dengan perkara itu. Tak macam kita lah. Kita ni kadang, kenapa kamu diam? Saja, malah. Malah. Lain. Nabi tidak. Dia amanah terhadap ilmu yang ada pada diri dia, maka dia tegur. So dalam hadis Al-Musi fi salatih ni, seorang lelaki datang dah solat dalam keadaan yang tak betul lah. Antaranya dia tidak tamakninah. Maka dia solat sekali lagi. Nabi kata tak betul solat kamu, bangun solat lagi. Dia solat sekali lagi. Sekali lagi Nabi tegur, tak betul solat. Menyebabkan dia tanya, Rasulullah, macam mana cara solat? Maka Nabi pun bagi tahu. Dalam tuan kita tak bawa lah hadis ni, dia dalam masalah ni, sebab dia bawa dah dulu. Kalau tuan-tuan ingat, kita baca dah hadis tu, yang mana hadis tu Nabi sebut berkenaan dengan sujud ni, kemudian sujudlah dengan tamakninah. Sujud tamu. Orang kata sujud ni kena sempurna. Yang kedua tamakninah. Apa dia tamakninah? Lepas ni kita tengok. Lalu bangkitlah duduk dengan tamakninah. Duduk antara dua sujud pun kena tamakninah. Setelah itu sujudlah semula dengan tamakninah. Sujud yang kedua tu pun tamakninah. Dengan demikian sujud pertama yang disertai tamakninah, dan bangkit daripada sujud dengan tamakninah, kemudian sujud kedua dengan tamakninah adalah wajib dilakukan pada setiap rakaat salat, sama ada salat fardu maupun salat sunat. Sebab tu mungkin tuan-tuan, kerana zaman sekarang ni maju teknologi, orang semua boleh ambil gambar, boleh ambil video, macam-macam. Duk ada gambar-gambar, video-video pelik orang solat. Baru ni dulu viral orang semayang. Kita tengok dia solat tu pun kita letih. Bukan kita solat, tengok dia solat tu pun kita letih lah. Maju turun naik. Lepas tu ni bulan Ramadan ni pula berapa minit? 20 rakaat 7 minit. Shoemaker pergi di kepala tengok. Aku bawa kereta pun tak laju macam ni. Lajunya solat gitu. Maknanya kalau kira dari segi sudut fiqh, solat tersebut tidak sah. Tidak sah. Lepas tu viral pula ni tahun lepas saya rasa. Tahun lepas ke 2 tahun lepas? Tahun lepas. Tu bukan Indonesia, itu kat Malaysia. Dia tak laju, tapi dia baca pendek je.
Qul huwallahu ahad, Allahu akbar tu lah. Itu okeylah, itu okey lagi lah. Sebab dari sudut apa ni, penyempurnaan rukun semua tu cukup. Tapi tadi lah dah malas sangat. Tak apalah nak macam mana. Dah. Kan dia takwil pada kita pula. Kan sah ni, dah sah ikutlah nak macam mana. Mungkin orang negeri tu sibuk belaka dah. Macam mana tempat tu. Yang tu sah. Tapi kalau yang 7 minit 20 rakaat tu dari segi rukun tak sempurna. Tak sempurna rukun maka tidak sah. Maka tidak sah. Baik. Kenapa tuan kita kata sama ada solat fardu maupun solat sunat ni? Sebab ada benda-benda yang dalam solat fardu, ada rukun-rukun yang dalam solat fardu ni kadang-kadang solat sunat dia tidak perlu dipenuhi. Contoh dia apa? Saya selalu juga sebut ni. Contohnya berdiri semasa qiyam tu. Qiyam ni dah tuan faham qiyam dah. Solat fardu selagi mana orang ni dia berupaya untuk berdiri, dia mesti berdiri. Dia tak mampu berdiri baru dia boleh duduk. Dia tak mampu duduk baru dia boleh baring. Di semasa solat fardu. Tapi solat sunat tak. Walaupun dia mampu berdiri, dia nak duduk boleh. Walaupun dia mampu duduk, dia nak baring, bawa bantal, tikar semua, tak apa. Sah solat dia. So berbeza dengan masalah sujud dengan tamakninah ni. Ni tak boleh. Mesti sujud dengan tamakninah sama ada fardu maupun sunat. Itu kenapa tuan kita sebut ni fardu ke sunat ke, sujud dengan tamakninah tetap mesti ada. Baik. Batasan tamakninah ataupun kita kata kadar tamakninah yang dikatakan sebagai tamakninah ni takat mana, tara mana. Baik. Tamakninah ialah bertahan untuk sementara waktu setelah kedudukan seluruh anggota tubuh berada pada kedudukan yang stabil. Ataupun dalam bahasa kita boleh kata tenang sekejap. Tenang sekejap. Mana kata kalau kita sujud rapat kepala kita, rapat dahi kita atas lantai tu, kita tenang sekejap. Sekadar mana? Sebagaimana yang disepakati oleh para alim ulama dalam masalah ini, sekadar ucapan kita dengan ucapan tasbih. Nak kata saat tu tak tahulah tuan-tuan boleh kira sendiri. Subhanallah. Satu saat pun tak sampai saya ingat. Ataupun satu saat lah kita kata subhanallah, satu saat lah kita kata. Tahu tu sudah dikira sebagai tamakninah. Lama lagi tak apalah. Tapi kalau kurang daripada tu, maka dianggap sebagai tidak memenuhi rukun sujud ataupun rukun solat itu sendiri. Maka tidak sahlah solat. Contohnya kalau sujud, dia turun, sentuh je kepala, tu bangkit. Itu tidak tamakninah. Sujud dengan tamakninah. Mana kata dia sujud, letak kepala tu, kadar dia dengan ucapan subhanallah, baru dia bangkit. Duduk tu pun dengan kadar subhanallah, baru sujud semula. Itu maksud dengan tamakninah. Maksud dengan tamakninah. Dia kalau orang yang orang dewasa ni tak ada masalah kot. Sebab orang pakat kerah belakang ni budak-budak lah laju-laju ni. Budak-budak. Baik. Yang kedua, anggota-anggota sujud. Anggota mana yang terlibat dalam masalah apabila kita sujud ni? Anggota tubuh yang mesti diikut sertakan dalam sujud ialah pertama muka. Yang kedua, dua tapak tangan. Yang ketiga, dua lutut.
Dan yang keempat, dua tapak kaki. Tapak kaki di sini bukannya tapak nak sujud macam mana tapak, jari ataupun ibu kaki tu dalam keadaan kita kata apa dalam bahasa Melayu kita ni, baringkanlah ataupun hadap dia ke depan. Maknanya ibu jari tu terkelip. Bahasa apa nak kalau pacak diri tak? Lipat. Bolehlah kita kata lipat sikit. Lipat ke depan. Lipat ke depan. Kalau mampu lah. Kau ada tak mampu, kaki dia keras ke apa, kau tak apa lah. Baik. Maknanya pertama tadi muka. Tadi. Dua tapak tangan, dua lutut dan dua kaki, dua tapak kaki. Makna 4 anggota lah ni. Muka, tangan, lutut, kaki. Baik. Kerana berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar daripada Rasulullah SAW bersabda, "Idza sajada al-'abdu sajada ma'ahu sab'atu arabin wajhuhu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu." Apabila seseorang itu sujud, maka ketujuh-tujuh anggotanya mestilah sujud bersama dengannya, iaitu wajahnya 1, 2 tapak tangannya 3, 2 lututnya 5 dan 2 kakinya, tapak kakinya 7. 7. Dan juga hadis daripada Ibnu Abbas, umira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala 7 a'dha'in wa la yakuffu sya'ran wa la thawban, الجبهة واليدين والركبتين والرجلين وفي لفظ أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. Nabi SAW diperintahkan supaya sujud dengan melibatkan 7 anggota tubuh tanpa dibolehkan menjadikan rambut atau kainnya sebagai lapik di lantai. Makna hadis ni lebih detail lah. Apabila kita sujud ni, muka kita ataupun dahi dah secara spesifik, dahi ni tak boleh kita tutup dengan pakaian kita. Ataupun rambut panjang sangat sampai kita sujud tu tak kena kulit dahi kita ni, kena rambut. Ataupun pakaian kita termasuklah kalau kita pakai kopiah ke, songkok ke, ataupun baju ke, ataupun jubah ke, ataupun serban ke. Misal kata kita pakai serban macam Arab, ataupun dalam bahasa Arab panggil khimar, serban macam Arab, ataupun serban kita itulah ekor. Serban tu menyebabkan yang kita pakai tu, tempat sujud kita tu kain duduk situ. Maka kita sujud atas kain hak kita pakai, tak boleh. Kain lain tak apa, kain hak kita pakai. Sama ada kain tu baju, sama ada kain tu serban ke, kopiah ke, topi ke apa lah, tak boleh. Baik. Iaitu kening, kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, "Aku diperintahkan supaya sujud pada 7 sendi tulang, iaitu kening, sambil memberikan isyarat ke arah hidungnya, kedua tangan, kedua lutut dan kedua tapak kaki." Dan menurut riwayat lain pula, "Umirtu an asjuda ala 7 wala akfitu syar' wala thiyab al-jabhah wal-anf wal-yadain wal-rukbatain wal-qadamain." Aku diperintahkan sujud pada anggota yang 7,
dan agar tidak dibenarkan menjadi rambut atau pakaian sebagai lapik pada lantainya, iaitu kening, hidung, kedua tangan, kedua lutut dan kedua tapak kaki. Dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, dari Abu Humaid menyebut, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu minal ard. Apabila Nabi SAW sujud, baginda merapatkan hidung dan keningnya ke permukaan lantai. Ke permukaan lantai. Diriwayatkan daripada Abu Dawud dan Tirmizi sekaligus menyatakannya sebagai sahih. Dan beliau berkata, inilah yang diamalkan oleh seluruh ulama, di mana seseorang itu dikehendaki sujud pada kening dan hidungnya. Jika bersujud pada kening tanpa melibatkan hidung, kening itu maksudnya dahilah, maka menurut sebahagian ulama perbuatan itu sudah memadai. Tapi sebahagian ulama lagi berpendapat perbuatan itu tidak memadai dan seseorang tersebut mestilah sujud pada kening dan hidung. Selisih pendapat dalam masalah ni, kening atau dahi lah bahasa kita dah. Dahi ni, dahi saja ke ataupun dahi dengan hidung? Ada kata dahi saja sudah mencukupi, ada kata tak, hidung pun kena. Maka di pihak yang kata hidung tu tak apa, maka tak kena hidung pun tak apa. Cuma apabila tak kena hidung ni, orang kata apa, tertonggih lah sikit dah, tertonggih. Kalau kita sujud dalam keadaan biasa, mesti kenalah hidung dengan dahi. Baik, habis masalah. Seterusnya, duduk tahiyat akhir dan membaca tasyahud. Duduk tahiyat akhir dan membaca tasyahud. Sebagaimana sedia maklum, Nabi SAW pada tahiyat akhir, dan di situ baginda membaca tasyahud, ataupun kita sebut sebagai tahiyat lah. Namun sebenarnya tasyahud. Dan dalam hadis al-musi'u fi salatih, hadis itu juga Nabi bersabda, fa idza rafa'ta ra'saka min akhir sajadatin wa qa'adta qadra tasyahud faqad tammat salatuk. Jika kamu telah bangkit daripada sujud yang terakhir dan duduk selama waktu tasyahud, maka selesailah salatmu. Ibnu Qadamah berkata, riwayat daripada Ibnu Abbas yang beliau berkata, kunna naqulu qabla an yafruḍ alaina tasyahud, assalamu ala Allah qabla ibadih, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله. Sebelum difardukan tasyahud ataupun kita nak panggil tahiyat akhir tu, sebelum daripada difardukan dia, makna sebelum tu lagi lah, selalunya kami membaca assalamu ala Allah qabla ibadih, salam sejahtera ke atas Allah daripada hamba-hambanya. Assalamu ala Jibril, salam ke atas Jibril, salam ke atas Mikail dan juga setakat. Maka Nabi SAW bersabda, Nabi tegur, janganlah kamu membaca ataupun menyebut assalamu ala Allah, tapi bacalah at-tahiyyatu lillah. Salam ni apabila salam dalam bahasa Arab ni makna kata kita ucap selamat. Tuan-tuan, sebenarnya falsafah salam ni satu benda yang begitu besar dalam agama kita ni, bukan sekadar ucapan. Kalau
Kalau manusia ni menghayati ataupun orang Islam ni menghayati ucapan salam ni, tak akan terjadi pengkhianatan, tak akan terjadi buat benda tak baik. Apa maksudnya? Mana Assalamualaikum, saudaraku, aku jamin kat atas kamu selamat, kamu daripada aku, daripada segala keburukan aku ni tak akan kena pada kamu. Itu maksud dia assalam. Tapi lepas bagi salam tu lah kita dah kutuk dia lah. So ucapan salam ni tidaklah layak daripada kita sebagai seorang hamba Allah ni nak kata nak bagi kepada Tuhan. Tak gitu tuan-tuan. Takkanlah kita sebagai hamba nak bagi keselamatan kepada Tuhan. Tak kena sekali. Jadi kataan tu tak sesuai diguna. Maka Nabi kata yang sesuai ataupun yang sepatutnya diguna at-tahiyyatu lillah. Tahiyat ni nak kata apa? Tahiyat. Salam hormat lah kot dalam bahasa Melayu. Greeting dalam bahasa putih. Ucap. Kalau kita bukan kita. Kalau sesama orang bukan Islam, apa dia sebut? Hello ke apa? Dah. Mana kita jumpa orang Arab dia marhaba, hello, itu dalam bahasa kita. Ataupun bahasa kita kata apa? Kita kalau jumpa dalam bahasa Melayu kita sebut apa? Kita ni pasal hilang dah sebab kita Islam lama dah. Kalau hak tak Islam dia sebut apa? Hello putih. Good morning, putih. Selamat pagi, selamat petang ke. Itulah. Itu tahiyat. Selamat pagi ke selamat petang orang Melayu kita sebut. Ada selamat, salam sejahtera ke apa. Itu tahiyat. Jadi kita begitulah. Maknanya kita hormat ke orang dengan ucapan tersebut. Baik. Maka selanjutnya Ibnu Qudamah memberi komen dalam masalah dengan berkata, ini merupakan dalil bahawa tasyahud itu adalah fardu meskipun selama ini belum difardukan lagi. Jadi wajiblah untuk kita baca tasyahud. Sebab tu dalam solat kita ni dua bacaan sahaja yang wajib. Pertama Fatihah, yang kedua tasyahud. Dan kedua-dua ni dikenali sebagai rukun qauli. Rukun yang kita mesti baca. Maka apabila rukun yang mesti kita baca, dia mesti berbunyi. Tak boleh kita nak main-main. Duk main buka tutup mulut saja. Lebih lagi lah tak boleh kalau kita duk diam baca dalam hati. Lebih lagi tak boleh. Kalau main-main pun tak boleh. Tetap faham main-main tak? Kita tak faham main-main. Main-main ni main buka tutup mulut saja, suara tak ada. Itu main-main. Cuma kadar mana nak bunyi tu, itu lain pula. Kadar mana nak bunyi apabila kita boleh dengar bacaan itu dalam keadaan sunyi, tak ada gangguan benda-benda lain. Kalau kita duduk surau ramai-ramai ni tak bunyi lah untuk diri kita sendiri, ataupun mungkin bunyi orang lain, ataupun bunyi kereta lalang, bunyi kipas tu. Maka kita tak dengar lah kat telinga kita. Jangan pula kita perkuatkan. Bismillahirrahmanirrahim, terkejut imam kat depan. Tu ganggu orang lain. Baik. Bacaan tasyahud mengikut hadis sahih. Kita bawa berapa? 1, 2, 3. Kita duk tahu satu tu lah. Kalau kita bawa 3. Bacaan tasyahud mengikut hadis paling sahih. Dari segi martabat hadis tuan kita kata hak ni hak paling sahih. Apa dia? Riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Dia menyebut, kunna idza jalasna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salat qulna assalamu ala Allah qabla ibadihi
assalamu ala fulanin wa fulanin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwa salam, walakin idza jalasa ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. Apabila kami duduk dalam solat, yakni duduk tahiyat akhir ni, ketika bermakmum kepada Rasulullah SAW, Nabi jadi imam, sahabat jadi makmum, kami membaca assalamu ala Allah qabla ibadih, assalamu ala fulanin wa fulan, salam sejahtera bagi Allah, bagi hamba-hambanya, selamat sejahtera bagi fulan dan fulan. Kerana solat ni dia sudah wujud sebelum daripada kefarduan terhadap kita yang diturun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab nabi-nabi rasul-rasul dahulu pun dia dah solat. Dia dah solat. Jadi orang-orang yang baik yang berpegang kepada tauhid pada zaman Nabi dia masih solat. Cuma apabila datang Nabi ni bawa cara solat yang mengikut yang mengikut Nabi SAW. Maka dengar tu Nabi tegur, janganlah kamu kata assalamu ala Allah, janganlah kamu sebut assalamu ala Allah. Nabi kata kerana Allah tu sendiri huwa salam, dia tu salam, assalam sejahtera. Macam mana kamu nak sejahtera dia lagi? Baik, maka Nabi kata, maka hendaklah kamu baca, ini Nabi ajar, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Kemudian diteruskan dengan bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu hendaklah setiap kamu memilih doa yang disukainya, lalu bacalah doa tersebut. Tuan-tuan pernah baca tasyahud ni? Tak, kita duk baca hak lain kan? Riwayat lain lah. Tapi dari segi riwayatnya, hak ni pun salah satu. Kalau kita nak hafal, ada tuan kita bawa berapa ni? Bawa 3. Tak apa, hatu hak pertama yang kita tak baca dah ni. Imam Muslim berkata, tasyahud seperti dalam riwayat Ibnu Mas'ud ini menduduki peringkat ijma'. Mana kata ijma' ni seluruh sahabat baca. Tidaklah seluruh. Ijma' ni mana kata, boleh kata seluruh lah. Peringkat ijma' ni dia selepas dapat Quran, hadis, ijma'. Ini dari segi martabat dalil. Jadi kuatlah perkara ni. Sebab tidak seorang pun daripada perawi yang meriwayatkan hadis ini berselisih pendapat antara satu sama lain. Manakala lafaz tasyahud selainnya pula masih dipertikaikan. At-Tirmizi, Al-Khattabi, Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Al-Muzir berkata tasyahud Ibnu Mas'ud ini merupakan hadis yang paling sahih antara sekian bacaan tasyahud yang lain. Selepas tasyahud Ibnu Mas'ud ini terdapat satu lagi riwayat sahih berkaitan dengan bacaan tasyahud, iaitu bacaan tasyahud daripada Ibnu Abbas. Tadi daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Yang riwayat kedua ni daripada Abdullah bin Abbas.
Dah ni lah kita duk baca ni. Baik. Ibn Abbas kata apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna al-Quran. Wa kana yaqul at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kita duk baca selama ni lah. Dan berkata Asy-Syafi'i, bacaan tasyahud diriwayatkan menerusi pelbagai sanad dan riwayat yang berlainan. Namun hadis inilah yang lebih aku sukai kerana ia adalah paling sempurna. Imam Asy-Syafi'i dia kata hadis tentang ataupun riwayat tentang tasyahud ni banyak. Tapi dalam banyak-banyak ni Imam Syafi'i kata aku suka hak ni riwayat ni. Kenapa? Kerana dia kata dari segi lafaz riwayat ni merangkumi lebih luas. Kita baca sendiri ni, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Dari segi bahasa ni, dari segi ucapan ni, di sisi Imam Asy-Syafi'i dia kata hak ni lebih merangkumi segala benda. Maka aku suka bacaan ni ataupun riwayat ni. Maka aku pilih riwayat ini. Sebab tu tuan-tuan, yang mana tuan-tuan sendiri pun mengaku bahawa tuan-tuan ni mazhab Syafi'i, tuan-tuan baca tasyahud dengan lafaz ni. Dengan lafaz ni. Al-Hafiz berkata, ketika Asy-Syafi'i ditanya mengenai sebab memilih tasyahud Ibn Abbas, mungkin sahabat-sahabat dia, anak murid dia pun tahu banyak riwayat-riwayat ni. Banyak riwayat-riwayat ni, maka sahabat-sahabat dia ataupun anak-anak murid dia tanya lah, kenapa tu guru kamu pilih hak ni sedangkan banyak lagi riwayat lain? Maka beliau menjawab, sebab pada aku ia lebih sempurna dan ini merupakan riwayat daripada Ibnu Abbas yang sahih. Tamanya riwayat sahih. Dari segi bacaan dia lebih sempurna bagi dia. Ia merupakan bacaan tasyahud yang memiliki cakupan makna yang lebih luas berbanding dengan kalimat tasyahud yang lain. Oleh demikian aku lebih menyukai tasyahud Ibnu Abbas tanpa melarang orang lain untuk mengambil selainnya dengan syarat riwayatnya sahih. Kita duk baca hak ni selama ni pun tak ada masalah. Cuma kita kata ada riwayat yang lebih kuat di sisi ilmunya. Aku nak try. Kita pun nak hafal hak ni, tak ada masalah. Kita hafal, baca lah. Hak tak bolehnya tak baca. Hak tak bolehnya tak baca. Itu pendapat peribadi daripada Al-Imam Syafi'i tentang perkara ni. Tak ada masalah. Kita mungkin dah apa hak tu je nak pilih yang mana lagi dah. Baik. Di samping itu, tuan kita bawa satu lagi. Tasyahud yang lebih disukai oleh Malik, yakni Imam Malik. Imam Malik. Beliau meriwayatkan dalam Al-Muwatta, kitab dia. Kitab Imam Malik yang begitu masyhur, boleh dikatakan kitab himpunan hadis yang pertama oleh Imam Malik, yakni kitab Al-Muwatta. Dari Abdul Rahman bin Abdul Qari bahawa annahu sami'a Umar bin Al-Khattab wa huwa 'ala al-minbar yu'allimu an-nas at-tashahhud yaqulu qulu at-tahiyyatu lillah waz-zakiyatu lillah at-tayyibatu was-salawatu lillah assalamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu 'alaina wa 'ala ibadillahi as-salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan An-Nawawi berkata, kesemua hadis mengenai tasyahud ini adalah sahih. Siapa An-Nawawi ni?
seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, seorang ulama tonggak dalam mazhab Syafi'i, bukan calang-calang orang, alim besar dalam mazhab Syafi'i. Kalau nak kira ranking, mungkinlah dia nombor 2 selepas daripada Al-Imam Syafi'i. Dan banyak ada pendapat-pendapat dia yang dia tidak bersama dengan Imam Asy-Syafi'i. Dia tidak bersama dengan Imam Syafi'i. Dia kata apa? Kesemua hadis mengenai tasyahud ini adalah sahih. Hadis yang bawa tentang tasyahud ni, Imam Syafi'i, Imam Nawawi kata sahih belaka. Dari segi sahih belaka. Tetapi hadis yang paling sahih, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil as-sah. Hadis ni sahih belaka, tapi ada yang asah, mana tinggi sedikit. Dia kata apa? Berdasarkan kesepakatan ulama hadis ialah hadis Ibnu Mas'ud. Ada itu, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu wat-thayyibat. Hadis yang pertama tadi. Kemudian diikuti hadis Ibnu Abbas. Kita duk baca ni. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Hadis tu yang kedua katanya Imam Nawawi. Asy-Syafi'i berkata, membaca mana-mana tasyahud yang terdapat dalam beberapa hadis ini adalah dibolehkan, sebab para ulama telah pun berijma' bahawa seseorang dibolehkan mengambil dan mengamalkan mana-mana satu daripadanya. Mana kata bacaan tasyahud ni ada 3 bacaan menurut daripada riwayat-riwayat yang sahih. Kita nak baca mana-mana tak ada masalah. Yang kita dah hafal satu pun tu tak ada masalah. Kalau kita nak tambah lagi nak baca hal lain pun tak ada masalah. Tak bolehnya tak baca. Sebab ia adalah rukun. Sebab ia adalah rukun solat. Bacaan rukun solat. Akhir sekali, memberi salam ataupun bacaan salam. Mengucapkan salam adalah wajib berdasarkan sabda Nabi SAW dan perbuatannya. Pertama sekali kerana Nabi bagi tahu, yang keduanya kerana Nabi buat. Lagi kuatlah. Salam dalam solat ni Nabi bagi tahu melalui hadis dia. Yang keduanya Nabi apabila solat Nabi buat, maka sahabat tengok. Dari Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala miftahu salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Nabi SAW bersabda, ini hak Nabi bagi tahu, kunci solat itu ialah bersuci. Orang kata siapa-siapa yang tak bersuci, tak ambil wudu ataupun sebagainya, tak sah dia solat. Sebab tu yang kita nak belajar tu jenis air macam mana, apa air yang kita nak belajar, bersih diri macam mana, kalau hadas macam mana kita nak urus. Miftahus salah at-tuhur. Seseorang yang nak salat dia mesti suci, tuhur. Suci, yakni suci daripada hadas. Suci daripada hadas. Wa tahrimuha at-takbir. Tahrimuha, nak kata apa kok Melayu? Tahrimuha, mengharamkannya. Yang kita sebut takbiratul ihram. Apabila kita takbir tu, kita diharamkan membuat perkara-perkara yang keadaan biasanya kita boleh buat. Contoh apa yang keadaan biasa kita boleh? Makan tak ada masalah, minum pun tak ada masalah, jalan tak ada masalah. Nah, keadaan larangan tak ada, boleh. Selagi mana halal boleh. Tapi apabila Allahu Akbar, benda-benda halal ni jadi haram. Kalau buat juga batal salat. Itu maksud takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan perkara yang kita tak boleh buat. Wa tahliluha at-taslim. Dan penghalalannya, mana boleh dah buat benda-benda tak boleh dah. At-taslim, salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Maka lepas dia bagi salam, ambil nasi puang dalam mulut, tak apa. Contoh ada untuk ekstrim lah, contoh tu. Tapi sebelum bagi salam tak boleh. Sebelum bagi salam tak boleh. Baik. Dari Amir bin Sa'id, dari papanya katanya, kuntu ara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddihi. Aku melihat Nabi SAW memberi salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kirinya hingga terlihat dengan jelas warna putih pipinya. Mana kata Nabi bagi salam dan pusing muka dia. Pusing muka dia. Dari Wa'il bin Hajar katanya, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh." Aku mengerjakan salat bersama dengan Rasulullah SAW, lalu baginda memberi salam ke sebelah kanan dengan membaca assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ke sebelah kiri seraya membaca assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib membaca salam pertama dan sunat membaca salam kedua. Salam ada dua, kiri kanan dan kiri. Hak pertama wajib, fardu. Yang kedua sunat. Jumhur ulama berpendapat bahawa memberi salam pertama adalah wajib, manakala salam kedua pula adalah sunat. Ibnul Munzir berkata seluruh ulama berijma' bahawa solat seseorang yang hanya mengucapkan satu kali salam sahaja adalah dibolehkan. Mana kata sah dah lah. Kalau dia assalamualaikum belah kanan saja pun boleh bangun pergi. Sah. Sebab tu tuan-tuan ada perselisihan pendapat. Kita makmum ni nak ucap salam selepas imam baca salam pertama ke ataupun imam salam kedua. Tuan-tuan kat sini selepas imam salam pertama ke selepas salam kedua? Kedua. Kampung saya selepas salam pertama. Sebab saya confused sikit, sebab kita daripada kecil lagi begitu. Dua-duanya diterima, kerana itu perselisihan pendapat. Baik. Beliau berkata dua kali salam merupakan riwayat yang lebih sahih sebagaimana yang telah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh demikian seseorang itu digalakkan membaca dua kali salam, namun salam kedua tidaklah bererti suatu kewajipan sebagaimana pendapat ulama lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan ucapannya dalam satu riwayat, dan yang lebih aku sukai ialah dua kali salam. Alasannya Aisyah, Salamah bin Al-Aqwa dan Sahal bin Sa'ad meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidatan wa kana al-muhajirun yusallimuna taslimatan wahidatan. Nabi SAW pernah memberi salam hanya satu kali sahaja, dan begitu pula golongan muhajirin, mereka hanya mengucapkan satu kali sahaja. Jadi kalau jumpa siapa-siapa salam sekali je, dia sudah sah. Dia sudah sah. Contohlah kalau kita ni sakit perut ke nak buang air ke apa semua, tersalam sekali maka sudah sah. Sudah sah. Cuma orang kata malas sangat aku nak salam, bukan berat sangat pun. Salam kiri lah, salam kedua tu bukan berat sangat pun. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, belah kanan kiri pula, bukan berat sangat. Tu sebab kita buat selalu. Itu buat kita suka. Baik. Jadi apa yang kami terangkan sebelum ini yang merangkumi seluruh keterangan hadis dan athar sahabat, di mana mengucapkan dua kali salam adalah disunatkan dan digalakkan, manakala membaca satu kali salam adalah diwajibkan. Keterangan ini diperkuatkan lagi oleh dalil ijma' sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnul Munzir
hingga tidak ada jalan untuk keluar daripada pendapat tersebut. An-Nawawi berkata, ini mana kata dalam mazhab kita Syafi'i ni. Mazhab Asy-Syafi'i dan majoriti ulama yang merangkumi salaf dan khalaf menegaskan bahawa memberi salam sebanyak 2 kali adalah sunat. Tetapi Malik dan sekumpulan ulama berkata, adapun 2 kali, adapun yang disunatkan ialah hanya 1 kali salam sahaja. Imam Malik ni kalau tuan-tuan belajar tengok-tengok, banyak benda-benda yang dia ni agak berselisih sedikit. Antaranya dalam masalah ni, juga dalam masalah ni kita Ramadan, lepas Ramadan mari Syawal. Dalam bulan Syawal kita ni sunat puasa 6. Di sisi Imam Malik bahkan tidak sunat. Tak sunat dia kata. Kenapa tak sunat? Sebab orang Madinah tak buat, dia kata. Imam Malik ni dia duduk di Madinah, dia lahir di Madinah, dia belajar di Madinah, dia mengajar di Madinah dan dia mati di Madinah. Jadi dia tengok orang Madinah tak ada solat 6. Dia kata tak ada solat 6. Apa ni? Puasa 6. Jadi masalah ni pun sama. Dia kata tak sunat, dia kata apa ni, salam kedua. Dalam hal ini mereka berpegang kepada beberapa hadis dhaif yang tidak dapat melawan kekuatan hadis-hadis sahih. Tuan kita tak bawa lah. Cuma dia kata Imam Malik ni dalam berhujah masalah ni, hadis-hadis yang menyokong hujah bahawa solat salam kedua itu hanya tidak sunat di sisi Imam Malik. Tuan kita kata hadis-hadis dia bawa tu hadis-hadis dhaif. Hadis-hadis dhaif. Sekiranya hadis yang menjadi pegangan Malik itu sahih, maka ia mesti diartikan bahawa demikian itu dilakukan oleh Nabi SAW untuk menyatakan hukum bolehnya mengucapkan 1 kali salam. Dalam pada itu, ulama berijma' bahawa salam tidak diwajibkan melainkan hanya sekali sahaja. Hanya sekali salam sahaja. Wajibnya sekali. Yang kiri itu sunat. Jika seseorang memberi salam hanya 1 kali saja, maka dia disunatkan mengucapkan salam ke arah hadapan tanpa perlu menoleh ke arah sisi. Di sisi ijma' ulama, siapa-siapa hak nak bagi sekali, salam depan je, tak perlu toleh kiri kanan. Tetapi jika orang itu memberi salam sebanyak 2 kali, maka salam pertama sebelah kanan dan salam kedua pada sebelah kiri. Seseorang itu dikehendaki menoleh ke arah kanan terlebih dahulu, kemudian menoleh ke arah kiri, hingga orang-orang yang berada di sebelah belakangnya dapat melihat pipinya. Maka kata toleh betul-betul lah. Toleh tu biar nampak pipi. Kalau orang belakang, duduk belakang tu nampak pipi dia. Kerana hadis tadi lah, Nabi apabila dia bagi salam, orang belakang ataupun makmum dia, sahabat di belakang tu boleh tengok pipi dia. Mana betul-betul lah, dia pusing. Bukannya pusing pusing macam orang sakit leher gitu lah. Pusing betul-betul. Sunat lah tu. Dan inilah cara yang benar. Seandainya orang itu memberi 2 kali salam di sebelah kanan sahaja, ke sebelah kiri sahaja, ke arah hadapannya sahaja, atau salam pertama ke sebelah kiri, manakala salam kedua ke sebelah kanan, maka salatnya tetap sah. Dan kedua salam tersebut tetap dibolehkan, tetapi tidak memperoleh pahala fadilat terhadap tata caranya. Kalau dia buat ke mana-mana pun dari segi hukumnya sah, tapi tidak mengikut apa yang Nabi SAW buat. Sebab rukunnya ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun paling kurang Assalamualaikum. Nak pusing ke mana pun dari segi sah tetap sah. Tapi dari segi apabila kita nak buat sebagaimana Nabi kita SAW buat, salam pertama paling belah kanan hingga betul-betul paling, dan salam kedua paling ke kiri hingga betul-betul paling. Yang ni nak orang nampak pipi kita. Maka itu apa yang dibuat oleh Nabi. Kita tahu apa yang
apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sunat-sunat solat ni kita sambung akan datang lah berkenaan dengan perkara solat-solat sunat. Habis berkenaan dengan rukun-rukun solat. Dan bacaan pada Assalamualaikum ni pun sama lah. Rukun fi'il qawli juga. Maknanya mesti kadar bunyinya sama dengan bacaan Fatihah ataupun bacaan tasyahud. Tak boleh kita nak maiming saja. Tak boleh untuk kita maiming saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sunat solat ni kita akan sambung akan datang lah. Sambung akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan mereka mendengar kata-kata dan mengikut perkara-perkara yang baik dan beramal dengannya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafaqam min ba'dihi tafarqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang Engkau rahmati, dan perpisahan selepas daripada ini perpisahan yang Engkau jaga kami daripada segala dosa dan segala maksiat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.